yang namanya Allah. Boleh nampak faham? Okey. Hak tu dipanggil kam muttasil pada zat tiada. Yang kedua, tiada kam munfasil pada zat. Maknanya tiada juga lawan yang sama macam zat ni. Maknanya tak ada Tuhan yang sama macam zat ni tadi. Boleh faham? Yang dua ni. Maknanya yang luar daripada ni tak ada. Kalau kita kata Allah itu tak ada juzuk-juzuk, lain daripada Allah tak ada, itu dipanggil kamun fasil pada zat. Katakan kita kata zat ini mutlak, kan? Maka lain daripada Tuhan tidak mutlak. Faham ke mutlak ni? Mutlak lawannya apa? Air mutlak lawannya salah. Mutlak bukan lawannya mustakmal. Hak ni ajaran yang tersilap. Udah marah dia dah. Mutlak lawannya muqayyad. Dah tinggi ni dalam bab fiqh lagi tanya lawan fiqh. Okey, yang ni je yang ni. Ini lagi merendah jauh. Saya bagi faham balik nah. Kita nafikan zat ini ada juzuk-juzuk. Okey, hak ni dikatakan kita nafikan kam muttasil. Bila kam muttasil ni tak ada, maknanya Allah ni tak ada juzuk-juzuk yang jadikan dia, maka jadilah kam munfasil pun tak ada. Tak ada yang sama dengan ini. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Boleh nampak faham kat situ? Tak faham boleh tanya sini. Nampak macam tak berapa? Okey, tengok tanya. Yang kedua tengok. Menafikan kam munfasil pada zat, iaitu tidak ada zat yang lain yang menyamai zat Allah ni tadi. Itu kita kata kam munfasil. Boleh? Saya rasa yang kam munfasil ni senang ya. Tak apa, ulang lagi sekali sikit. Yang tu lah, bila kita kata kam muttasil tak ada, maknanya zat Allah ini tidak terbentuk dengan juzuk-juzuk, maka kita kata tiada yang sama macam Allah. Maka bila kita tiada yang sama ini dipanggil kam munfasil. Puan-puan, tuan-tuan dah faham. Cuma bila masuk balik dalam istilah ni jadi merapu, tak tentu arah. Kan masuk dalam sistem, dalam apa yang ditulis macam mana pula. Sebab kita ada dalam kepala tuan-tuan ni satu lagi bab munfasil muttasil ni apa? Mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil. Pasal nak masuk dengan hak tu dia tak masuk sebab saya perasan dalam kepala kita ni kalau muttasil munfasil tajwid. Bila mari tauhid, macam mana tauhid nak masuk dengan mad jaiz pula ni? Dia tak masuk, ni bukan cerita tu. Ya, ini perkataannya sama, maksudnya berbeza. Cuma faham balik yang tadi, ya, memahamkan dia begini. Bila kita kata tiada kam muttasil, maksudnya kita dah nampak dah zat ini tidak terbentuk dengan juzuk. Contoh nak membentuk manusia. Manusia ni terdiri daripada apa? Empat unsur. Cerenung diri perempuan tengok cermin, ada berapa benda kat kita ni? Antampilah. Maksudnya kewujudan kita ni tuan-tuan. Okey, kita mula dengan rupa bentuk. Bentuk yang macam kita ni panggil orang. Okey. Kalau bentuk yang kaki empat, itu dipanggil bentuk. Ini kena. Okay. Kemudian sebelum jadi bentuk ni mula dengan apa? Takkan lagi kita pun doh. Patu hati janai. Mana doh pula? Dah rahim dah.
Ustaz Nur apa? Ni bentuk ni manusia lah, nah. Manusia bentuk dia rupa beginilah. Yang menjadikan kita bentuk macam ni, pertama tulang. Ini benda mudah ya, tulang campur daging. Hak kita nampak campur darah, nampak ke? Bopilah kulit, bopilah darah, pandai pilah cek berapa banyak yang ada. Sebab tu ada kajian sains dia kata apa, kita ni unsur dalam kita ni tuan-tuan ada 50 trilion. Banyaknya. Ada 50 trilion sel yang membentuk ni. Nak kira semua 17 hari pun tak tertulis. Okey. Saya nak abah ya, kesemua ni semua ni dipanggil kam muttasil. Boleh nampak faham? Kam muttasil. Semua ni dipanggil kam muttasil. So nak faham balik, zat Allah ni tak ada benda ni, maka tiadalah kam muttasil. Okey. Kam munfasil ada tak? Ada tak yang sama macam Tuhan ni? Tak ada. Maka tak ada yang sama macam Allah dari sudut kejadian ni tadi pada zat ni. Okey, faham kot lepas itu? Boleh faham tak? Jadi ayah Pin boleh jadi Tuhan tak? Macam mana boleh? Dia dah sakit dah. Okey. Suruh dah lah. Dia pun masuk hospital dah. Kalau dia perlu kepada tambah darah, dia perlu ubat darah tinggi, ubat kecil manis, ubat cayak darah, apa lagi? Kolesterol dan sebagainya, confirm lah tak boleh jadi Tuhan ni. Tapi jangan main. Tahun 60 lah ni, 2010, 50 tahun dah dia jadi Tuhan. Yang cave dekat besut tu, yang campak Quran dalam apa, dalam tanah masjid tu, memang antaranya pengikut Tegar, kerajaan langit ni, ayah Pin ni. Sebab tu belah tu kalau jadi benda-benda pelik tentang Quran dan masjid, tak berapa heran sangat. Sebab pengikutnya perempuan dah lebih 50 tahun. Dia mula tahun 60. Saya pun tak faham kenapa tak ada apa tindakan dan sebagainya. Kalau tahun 60 sampai 2010, 50 tahun. Kalau yang duduk kampung tu dah 50 tahun macam tu, mana nak ubahnya? Macam perempuan lah ya. Kalau makan tengah hari, ubah makan mi macam mana? Sekali boleh lah. Besok mi, lusa mi, tulat mi, muka pun dah macam mi kan. Suami balik pun mi kan. Tak boleh ya. Tapi kalau 50 tahun dah makan mi, tukar jadi nasi, tak boleh juga. Bukan tak boleh macam mana, sangat lambat, sangat payah nak diperbetulkan balik. Jadi sebab tu yang berlaku di mana besut tu, antaranya disebut sebagai ialah pengikut ajaran sesat kerajaan langit ni tadi. So sebab tu dia tak heran sangat nak baling apa pun ya? Hebat. Saya tak tahulah. Saya ada seorang kawan Terengganu, dia kata apa, telaga yang diminum oleh pengikut apa, ayah Pin, sebenarnya air daripada toilet dia pun masuk situ. Telaga tu, air dia mandi kat rumah tu semua alih kat situ. Jadi mereka pun dah ambil buat minum. Tak tahu tak, pening gitu. Tengok internet, tengok dia punya tu cara sembahan ayah Pin tu. Dia basuh kaki ayah Pin tu, bawa susu ni, dia jalan bawa susu, basuh, gosok ni, gosok ambil ayak tu ya. Tu tak tahulah, tengok kambing memalu tak, tak buat macam tu ya? Okey, baik, sikit lagi. Yang kedua, menafikan dua kam pada sifat. Kenapa ya? Pertama, menafikan kam muttasil pada sifat.
iaitu tidak bersifat Allah Ta'ala dengan dua sifat yang satu jenis, seperti dua qudrat, dua iradah, dua ilmu dan dua yang lain-lainnya, yakni tidak dua, hanya satu. Kerana jika berdiri dua sifat pada zat Allah Ta'ala, umpama dua qudrat, nyatalah lemah Allah Ta'ala atau sia-sia dia jadi Tuhan. Maksudnya iradah Allah satu tu lah. Dialah yang berkehendak pada kita nak jadi sihat ataupun nak jadi sakit. Dialah yang berkehendak pada kita nak jadi apa? Kenyang ke lapar. Kalau dia boleh ada dua iradah, apa akan berlaku? Kalau ada dua iradah, secara aklinya ada dua Tuhan. Maka tak boleh ada dua iradah, dia kena ada satu je kehendak. Kerana kalau ada dua kehendak, dua-dua boleh berlaku, maka akan wujud dua benda yang berlainan. Dia perempuan dia gini, macam mana nak faham? Kita lah teruk Ustaz. Ya, kita teruk. Perempuan perasan tak dalam perempuan ni, orang perempuan macam mana kita boleh bezakan? Oh, iyalah. Ada satu mulut, dua mata, satu hidung, Sama. muka pun lebih kurang aja. Tapi kita tengok semua berbeza. Bahkan bukan perempuan, kumpul lah mana-mana pun, tak ada wujud sama, tak ada. Kecuali kembar seirah, itu pun tengok lama-lama kita boleh. Okey, botol ni sat lagi. Kita buat, boleh tak perempuan buat botol yang berbeza? 1000 botol. Kalau pandai boleh. Perempuan ni apa yang beza ni? Perempuan tak tahu mana. Ada berapa warna orang? Dua. Hitam, putih, cawan mata, kopi susu, coklat. Hijau ada hijau. Biru, 5 aja. Marilah berkumpul pun semua orang boleh bezakan. Tapi hak kita buat boleh beza. Perempuan goreng kari pap 10 ketui. Kau hak mana aku goreng mula tadi? Dia pun tak jumpa. Perempuan sama tak? Dua mata, dua telinga dan sebagainya. Tapi kita boleh beza. Faham iradah ni hebatnya sampai macam tu. Tuhan takkan aku jadikan manusia ni sama aja, dua mata. Tapi tengok air ini makcik Siah ni, makcik Joya, dua mata juga. Kita buat dua botol ni pun payah nak beza dah. Rumah-rumah, projek perumahan ni buat sama aja. Kalau tak buat nombor, apa jadi pada postman? Gila kan? So iradah ni dia berlaku satu je. Maksudnya dalam kita bincangkan sifat Allah ni, ya, dia sifatnya satu, dia tak ada dua. Kenapa? Kalau ada dua, dia akan berlaku yang berlawan daripadanya, ataupun dia jadi Tuhan yang lemah kerana perlukan dua iradah untuk jadi satu benda, ya. Maka ternafilah kam muttasil pada sifat. Boleh nampak faham kot, mudah je kot. Yang pertama dia dah faham, rasa okey dah. Okey. Begitu juga ternafinya yang kedua, menafikan kam munfasil pada sifat. Yakni apa? Tidak ada zat yang lain yang bersifat dengan satu sifat yang menyamai dengan sifat Allah Ta'ala. Ya, maknanya kita dah faham dah. Iradah Allah ni pun satu, tak ada yang lain daripada Allah ada iradah yang sama macam Allah ni tadi. Ya. Okey. Kerana apa? Kerana jika ada pada yang lain itu sifat yang menyerupai sifat Allah Ta'ala, bererti ada zat yang lain, okey, yang memberi bekas bersama-sama dengan Allah Ta'ala pada mengadakan dan pada mentiadakan.
maka bermakna berbilang Tuhan juga. Maka yang demikian itu mustahil pada akal dan mustahil pada nakal. Nakal ni ialah ayat-ayat daripada hadis dan Al-Quran. Tak ada disebut benda yang itu dikatakan mustahil dekat situ. Ya, maknanya puan-puan, tuan-tuan, dua ni dinafikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kam muttasil pada sifat dan kam munfasil pada sifat. Hak ni puan-puan, tuan-tuan baca 2-3 kali saya ingat clear kot, tak ada masalah sangat nah. Dan yang akhir, menafikan kam pada af'al itu hanya menafikan pada munfasil sahaja. Ya, tetapi tidak muttasil. Okey, yang elok. Iaitu tidak ada bagi yang lain daripada Allah Ta'ala itu perbuatan. Okay. Pada pihak mengadakan dan mentiadakan, bersalahan bagi pihak usaha dan ikhtiar. Yang tidak memberikan baginya hanya Allah Ta'ala. Nampak faham ke nampak tak faham? Okey. Pada af'al ni tuan-tuan gini, kenapa tak ada kam muttasil? Dah boleh main ke tak boleh main dalam kepala perempuan ni? Kan dah tak nampak habuk dah ni, rasanya tak ada dah. Dia dah blank rasanya. Okay. Tak apa, hari ni ke depan kita ulang lagi sekali. Ya. Kam muttasil maknanya kita kata perbuatan Allah ini tidaklah berlaku dengan ada perancangan-perancangan macam kita. Saya contoh gini. Untuk jadikan gelas ni, kita perlukan berapa step? Sebelum dia wujud di sini, dia dah wujud di fikirannya. hilang belum sini, kat sini. Nah, otak kita dah bayangkan, boleh tak? Perempuan bila jumpa gelas yang rupa ni? Zaman perempuan muda dulu ada tak orang fikir gelas macam ni? Tak, semua bulat panjang ni macam tu tu. Maka lama-lama orang dah membayangkan. So dia wujud dulu di akal, bagian berakal. Dia wujud tak? Kemudian dibawa keluar, diwujudkan dalam bentuk lorekan tu tadi. Kemudian dibawa ke kilang, diwujudkan dalam bentuk acuan. Kemudian keluar satu daripada acuan. Okey, test tengok ni macam ni, buah ayak jadi macam mana, dipanggil prototype. Rasa okey boleh komersial, baru dikeluarkan. Maknanya af'al ni tadi perlukan kepada benda-benda perancangan ni tadi. Ya? Maka Allah, dia perlu tak benda-benda macam tu? Tak perlu. Maka sebab tu dia tak menafikan kam yang ini. Yang mufasil kenapa dinafikan? Dia nafikan, ni dengan elok ni. Dia nafikan tak ada yang lain daripada Allah. Ya. Tidak ada bagian lain daripada Allah pada perbuatan. Maknanya perbuatan kita ni tuan-tuan berhubung dengan Allah. Ni tuan-tuan dah tak faham naknya ni. Peringkat yang ketiga ni dia nak beritahu kat sini sebenarnya ini. Perbuatan kita ni dia bukan dihasilkan daripada kita. Dia dihasilkan daripada Allah. Hak tu nak bagi faham yang nombor 3 ni. Ya? Okey, tuan faham. So yang ketiga ni, kenapa ada satu je? Kenapa tak dua macam kat atas tu tadi? Dia nak beritahu segala yang diusahakan oleh manusia, segala yang dibuat oleh manusia, dia bukan lain melainkan ianya datang daripada izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Yang ditentukan oleh Allah nak jadi ke tak jadi. Sebab kalau nak faham mudah macam ni puan-puan, kaki yang ada pada perempuan ni dah berapa lama dah pakai?
Umur siapa paling tua? Saya Berapa Makcik? 76. Oh, hebat. 76. Okey. Kaki boleh jalan waktu bila? Setahun lebih. Setahun lebih. Okey. Maknanya kaki ni, minta maaf lah nak. Kaki 73 tahun dengan kaki umur 7 hari, mana yang baru, mana yang lama? 73 tahun lama. Yang lama patutnya dah tak berapa berfungsi, betul? Yang baru lebih berfungsi, betul? Okey. Kenapa perempuan bila beranakkan anak tu dia terus tak boleh berlari? Hai, kaki baru. Iyalah, kaki dia baru dah. Dia lemah. Dia baru tak boleh. Tak apa, tak ada. Yang tua lemah ke yang budak lemah? Amboi. Minta maaf lagi berjalan pun nak kena tolak. Pasal apa? Dah tua. Boleh nampak sampai tak boleh? Saya nak apa gini. Kalau kita kata kuasa tu, perbuatan itu kita punya, kita menentukannya. Kenapa anak yang lahir, baru sangat lahir, kakinya baru, keluar dari plastik, kata. Kenapa tak boleh terus jalan? Itulah af'alullah kat situ. Nak beritahu perempuan, kaki dah 73 tahun, patut tak boleh jalan tu. Dah lama. Macam ni, kalau Mat ni umur 73 tahun, boleh bunyi lagi berbanding dengan hak baru. Tak? So sebab tu dia kata kam munfasil kat sini. Tak ada. Maknanya tak ada kuasa yang lain daripada kuasa Allah. Di situ nak faham dia sampai gitulah. Yang telinga hak baru keluar daripada perut tu, budak ni tak dengar langsung. Mata keluar baru tu. Patut dia nampak lebih jauh daripada orang umur 76 tahun. Tapi dia tak boleh nampak juga. Kenapa? Af'al itu, perbuatan boleh melihat itu, dia mari daripada Allah. So di sini sebab tu dia bagi satu je. Dia bagi satu je. Kam munfasil tidak ada. Maknanya perbuatan manusia bukan daripada kuasa manusia, melainkan dia bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis kambing, macam mana kambing? Dia lahir-lahir boleh berdiri lah. Apa cerita? Kuasa Allah nak macam tu, kuasa Allah nak manusia macam ni. Siapa hebat anaknya? Anak kambing kan anak orang? Anak orang lahir tak boleh jalan. Anak kambing lahir tu pun boleh berjalan. Siapa hak hebat? Dua Anak kami dengan manusia. Yang mana Ustaz? Mana nak tahu? Ustaz tanya kita dia Ustaz. Manusia ni hebat dan ni nak habaknya. Manusia ni hebat tara mana pun, sombong tara mana pun, teknologi hebat tara mana pun. Bila beranak, anak tak boleh berjalan tu. Kambing tak pakai seluar pun. Kan? Bila beranak, apa berlaku? 5 minit anak boleh berjalan. Lepas tu siapa terah anaknya? Kambing kok. Itulah ceritanya disebut wallazi qaddara Fahada. Akurlah dengan yang itu. Maksudnya tuan-tuan, Tuhan memang buat dia dalam keadaan yang begitu. Maka kita terima ini ketentuan yang Allah atur perjalanannya. Kita hanya perlu menyatakan ketaatan dan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak boleh banyak sangat soalannya. Kenapa begitu? Kenapa begini? Kenapa gitu gini tak? Kita menerima je. Tapi kita ni banyak songeh, itu masalahnya. Anak tanya. Dia contoh macam anak, balik rumah mak masak kari. Besok mak masak asam pedas. Lusa masak singgang. Boleh ke anak mak pasal apa masak kari hari ni? Esok kenapa masak singgang? Boleh ke anak tanya? Tak boleh pasal ikut akulah, aku mahal kan. Aku mahal, aku nak masak apa? Duduk dalam rumah aku, duduk diam-diam makan kalau nak makan, tak nak sudah. Sepatutnya dia berlaku gitu. Ya, dan kita dengan Tuhan ni pun macam tu lah. Kan dia nak buat atau apa macam ni, ikut ya. Duduk kat bumi aku. Tak mau ikut, pergi keluar tempat lain.
Tak nak. Tak mau makan kari yang aku masak, hampir cari lain. Ini dalam konteks mentaati tu dia sampai memahaminya. Macam itulah nah. Kemudian akhir sekali kita tutup dengan Allah kata apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah Tuhan yang menjadikan kamu dan juga Tuhan yang menjadikan perbuatan. Cuma macam mana perbuatan ni, ada elok, ada tak elok. Ada kebebasan yang Tuhan bagi pada manusia. Kebebasan apa? Ikhtiar, memilih. Bukan berusaha, nak memilih. Kita pilih hari ni nak jadi baik atau nak jadi tak baik. Ya, inna hadainahu sabila imma syakiran. Tak ingat lagi kita. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami buka jalan kepada kamu nak jadi orang yang bersyukur atau orang yang kufur. Tak ada masalah. Ya, jadi bukan kata Tuhan tentu gini dah. Allah bagi kita peluang ikhtiar. Perempuan kalau rasa nak jadi pencuri, keluar daripada bilik ni, ambil kasut orang. Jadi tak pencuri. Perbuatan mengambil tu mari daripada siapa? Siapa memilih nak jadi pencuri? Kita. Maka Tuhan benarkan ianya berlaku. Baik. Akhir sekali, maka dalil naqli iaitu firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad. Katakan olehmu ya Muhammad. Ini saya sering ingatkan ya. Katakan olehmu wahai orang Bandar Baru. Ada bahasa ya, manusia lah. Nabi dah wafat dah. Quran ni dia jatuh atas kita pula ya. Dan firmannya lagi, lau kana fihi ma'alihatun illallah lafasadata, ya, artinya kalau ada pada keduanya, yakni langit dan bumi. Kenapa cerita langit dan bumi? Yang benda lain tak ada ke? Cakrawala apa semua tu. Hari ni kata orang dah temui banyak lain daripada tu. Hak ni di zahir mata manusia, hak tu je kita nampak. Kita nampak bumi, kita nampak langit. Maka Quran nak habaq benda hak kita nampak je. Ya. Jikalau ada pada langit dan bumi ini beberapa Tuhan lain daripada Allah, nescaya binasa langit, binasa bumi ya. Habis kat situ. Kemudian kenyataan dan bahasan sifat ma'ani. Sampai kat situ tuan-tuan puan-puan. Allah Ta'ala a'lam. Ada soalannya?